Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang lah. Okay. Thanks for joining our class again. Maybe this will be the last. Okay. Mungkin lah Okay, so hari ni kita pun dah sampai ke penghujung untuk tajuk kita. Lukisan ISO adalah tajuk yang terakhir lah. Okay. Kita dah habiskan kesemua silibus kita bagi tingkatan 4. Untuk hari ni kita akan lebih fokus kepada pendimensian. Tajuknya tak susah, cuma awak nak hands on tu akan ambil masa sikit lah. Sebab you kena tulis dia punya dimensi dengan mengikut kaedah teknikal. Okay. So bagi memulakan majlis kita, okay, kita minta Daniel Hakim kalau boleh bacakan doa. Boleh ke Daniel? Boleh. Okay, very good. Okay, dipersilakan. Rasa tak payah cikgu tayang slide kot? Kita ada kat sini je. Boleh mula. Boleh. Okay, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Okey, paparan pada awak soalan nombor 25. Am I right? 25 Rajah 24 menunjukkan 3 pandangan isometri bagi sebuah bongkah. Dimensikan rajah tersebut menggunakan sistem pendimensian terjajar. Okey. So ingat dalam pendimensian kita hanya ada 2 sahaja. Satu terjajar dan satu lagi adalah eka arah. Okey. Yang nak kita dimensikan di sini adalah bagi pandangan ISO. Boleh So kaedah dia seperti biasalah, awak kena ada garisan tambahan you kena tahu dululah nama-nama garisan. Okey, yang ini adalah terjajar. Kalau tengok terjajar, kalau eka arah dia hanya beza pada bahagian vertikal. Betul tak? Kita tengok di sinilah bahagiannya. Okey. Untuk yang vertikal dia akan berbeza. Tapi kalau untuk yang horizontal kesemuanya lebih kurang sama je. Nampak Boleh ke? Tak apalah. You just highlightkan dekat sini kat bahagian ni. Okey, awak highlightkan eka arah terjajar supaya awak tahulah dia punya perbezaan tu. Boleh So kita terus. Okey, tengok pada jejari kaedah dia macam ni Nak cara tulis dia macam ni. Tadi tak sama kan? Tadi dia ikut garisan dimensi tu. Okey. So untuk yang di sini yang ini adalah garisan garisan tambahan lah. Okey. Yang ini adalah garisan dimensi. Ni adalah garisan tambahan awak. Tak apa, kita perjelaskan jugalah. Ini adalah garisan dimensi. Okey. Dan garisan penunjuk tak ada kat sini Okey, itu je bezanya. Dan kena ada gap sedikit. Kalau you tengok dekat sini dia ada gap. Nampak ni? Boleh nampak dia punya gap. Dia tak, orang kata apa? Dia tak touch komponen awak. Boleh nampak kat situ? Hopefully okey Okey. So, okey macam gini. Awak hands on ke? Hello, awak hands on ke? Hands on cikgu. Okey. So kita tak boleh nak laju sangat lah. So dapat ukuran dia. Kalau dekat pandangan sisi di sini ni kita ada PS. Okey. So kita ada PH. Dan seperti biasa kita ada PA sebelah atas. Sebab kita rujuk pada unjuran sudut yang ketiga. So di sini PS kita. Okey. Yang ini akan jadi awak punya PH. Dan dari atas adalah PA kita. Okey. Ukuran awak boleh ambil di dia punya grid lah. Okey, kita ada 30 dekat pandangan sisi ni. 1, 2, 3. Kat sini kita ada 1, 2, 3, 4, 5.
So ukuran pada yang meja di sini adalah 50. Kotak yang kecil tu adalah 30. Harap awak tak ada masalah lah di situ. Boleh boleh follow. Okey. Hari ni cikgu tak hands on satu persatu lah, sebab kita lebih fokuskan pada pendimensian dia je. Okay. Harap-harap awak tak ada masalah dengan ISO ni. Okey ke ISO? Kita hanya follow ukuran dia je. Awak jangan terlampau imagine bentuk dia macam mana. Sebab nanti dia tak boleh nak lukis. Okay, so by right kita just follow apa yang ada pada 3 view diberi dalam Rajah 26. Okay, boleh setakat ni. Quadrant dia tak susah Quadrant dia tak begitu complicated lah. Okay, sebab dia hanya berada di bahagian ni sahaja. Bahagian ni. Okay, kat sini. Inilah dia punya quadrant ataupun dia punya ellipse. Okay, suku je. Okay, pada pandangan atas, bahagian yang paling hampir pada satah pandangan atas adalah yang di highlightkan dengan garisan objek lah. Boleh nampak So, seterusnya kita ada juga bahagian ni. Okay, di surface dia berada pada kedudukan di sini. Somewhere di situ. Okay, so level dia down sikit lah. Alright, and then okay, setakat tu boleh follow lagi? Boleh ke? Boleh, Abdalina? Daniel, okey Daniel? Tiga okey. Okey boleh follow Okey, so next kita just follow aja pada pandangan hadapan kita tu. Okey, last kali dia akan buat quadrant lah. Okey. Nampak Okey. Boleh follow setakat ni? Okey, boleh nampak dia punya kaedah pembinaan kuadran dia. Dia dapatkan pusat bagi kuadran di situ, di mana dia menggunakan garisan ini. Nampak ni garisan ni. Kalau boleh cikgu highlightkan. Okey. Ni kat sini. Ni. Garisan ni dan garisan ni. Okey, so dapatkan 90 darjah di sana. Boleh setakat tu? Bila dah dapat pusat di situ, awak boleh gunakan jangka lukis untuk selesaikan awak punya curve di sana lah. So di sini kita dapat kesan O kat sini. Okey, pusat bagi kuadran yang ada dalam PH kita lah. Okey, setakat ni dapat tak bahagian ini? For this part. Dapat ke? Dapat. Alright. And then bila awak dapat, terus saja buatkan awak punya curve di sana. Okey. And then kita ada langkah yang nak cepat lah. Kita akan transfer
Okey, transfer pusat O untuk membolehkan kita dapat O prime. Okey, dia punya depth ataupun kedalaman dia awak kena refer di bahagian sini lah. Dia adalah 30 mm. So kita akan anjakkan daripada pusat O mengikut paksi ISO dia akan pergi ke belakang. Macam ni. Nampak ni garisan ni? Boleh nampak ke garisan ni? Garisan yang kali hijau. Cikgu padamkan yang lain-lain tu. Padam sikit lah bagi nampak clear. Okey. Ini pun kita padam. Alright. Boleh nampak ke setakat itu? Hopefully tak ada masalah Dia punya kedalaman dia adalah 30 mm. Sebab dia tadi berada pada permukaan depan ni. Okay. And then another one berada di sebelah belakang sana. So kita terpaksa anjakkan sebanyak 30 lah. Masuk. Siapa itu? 30. Okay. So pusat O kita kat sini tadi. Okay. Sekarang dia dah teranjak ke belakang. So ini katalah dia, cikgu labelkan dia sebagai O prime. Boleh Dan jangan lupa untuk dapatkan garisan normal di sinilah. Nampak ni? Okay, garisan ni supposed to be parallel. Dia akan parallel dengan garisan yang kita anjak 30 kat belakang tadi. Cikgu letak arrow. Boleh setakat tu? Okay, next kita akan dapatkan. Nampak tak? Dia stop sampai sini. Dia tak lajak dah. Boleh faham tak kenapa? Sebab kejap lagi dia akan draw satu garisan tangent yang menyambungkan titik tangent yang dia stop kat belakang tadi. Dia akan cantumkan di sebelah hadapan sini. Kita ada garisan normal. Okay. Kita ada titik tangent. Dan kita akan sambung titik-titik tangent tu supaya dia akan terbentuk satu garisan tangent. So kita dah siap di bahagian kuadran. Okay. Untuk lengkapkan keseluruhan, kita just highlightkan garisan ini je. Okay, so last kita akan dapat gitu. Okay, setakat itu. Can you understand this? Hopefully boleh faham So kita tak boleh laju sangatlah sebab awak hands on. Kita nak supaya apa yang kita buat ni awak selesai waktu ni juga. Tak nak kerja bertanggung. Okay, that's it. I just erase this one. Erase. You tahulah ini adalah pusat transfer pergi ke belakang. Okay, setakat itu ada masalah tak? On behalf of you. Okay, awak dah sampai ke tahap itu? Okey, boleh ke? Tolong hands on Kalau tak nanti duduk nganga je. Okey, kita highlightkan pendimensian terjajar. Okey, dan jangan lupa untuk lukiskan. Ni kena baca lah. Okey, baca soalan. Kita highlightkan sedikit. Okey, so far ada soalan tak? Hello? Dah siap? Kalau dah siap, kita akan buat bahagian 2 pula, iaitu dimensikan lukisan ISO menggunakan sistem pendimensian terjajar. Okey, boleh kita proceed?
Okey. Bahagian di sini ini adalah juga mengikut paksi ISO. Pastikan dia ada gap di sini. Okey. Terjajar. Boleh? Macam tu. Okey. Dimensi yang ketiga. Okey. Kalau terjajar, awak kena buat macam ni lah. Okey, dia akan mengikut garisan dimensi itu sendiri. Kalau ikut arah tak ikut arah untuk bahagian vertikal dia berbeza. Dia akan jadi tegak. Boleh? Kita highlightkan sedikit. Tengok betul-betul sebab kita takut awak tersasar, takut tersilap. Okey, cara dimensikan ni. 50. Cara penulisan dia. Okey, so next 30 di sini. Cikgu highlightkan. Nampak cara menulis 30 dia macam mana? Bila dalam keadaan ISO, semua tulisan awak akan ditulis secara ISO juga. Understand Tolong tengok perbezaan yang awak buat sebelum. Okey, untuk oblik, untuk ISO, untuk unjuran ortografik juga. Tolong study ketiga-tiga perbezaan tu. Boleh ke? Kita takut awak terlupa lah. Okey, ini adalah kaedah awak nak dimensikan radius ataupun jejari Masih follow garisan dimensi kita. Okey. Okey. Didimensikan ini sahaja, tak banyak pun. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sahaja. Okey, awak dah siap setakat itu? Siap ke? Belum lagi. Aisu dah siap? Okey. Dimensi? Daniel okey ke? Masuk. Kalau dah siap bagi tahu Lina dah siap, Lina?
Okey, dah siap ke? Siap dah cikgu. Okey kita proceed Okey, kalau dah siap kita akan teruskan untuk soalan 28. Okey, soalan 28 awak kena buat ISO jugalah. Mula-mula buat ISO and then di sini kita ada sistem Eka Ara. Okey. Sini Okey, jenis pendimensian yang kita perlu highlight adalah Eka Ara. Beza dengan yang tadi lah. Okey. So, siapkan dulu dia punya kotak asas. Awak kirakan berapa dia punya bilangan kotak grid yang ada. Okey, so pada pH tahu pH adalah kedudukan dia berada sebelah kiri. So kita ada 1 2 3 4 5 6. Okey. And then plus 3 lagi di sana. So kita ada 90. Dan pandangan sisi kita ada 70 mm. Okey. Ketinggian yang dia ada di sini adalah 30 mm. Alright. So dilukiskan macam ni Ukuran tahu Ukuran you just refer untuk pandangan atas, hadapan dan juga sisi lah. Kita ada 2, 4, 6 60 kali 30. So yang di sini adalah 60, kat sini adalah 30. Okey. Awak kena tahu dekat mana yang awak nak lukis dia punya ellipse. Ellipse dia berada dalam keadaan separuh bulatan. Tadi kita ada quadrant. Sekarang kita ada semicircle. Okey. Separuh bulatan ni kita kena transform dia ke separuh ellipse. Okey, so dia akan berada pada pandangan hadapan. So kita akan fokus pada satah yang berada pada pandangan hadapan. Sebab di sini kita nampak dia curve. Nampak kat sini ya. Alright, so kita boleh sambung. Ukuran awak boleh tengok di sinilah. Okey, ukuran dia adalah 1 2 3 4 5 6. Ni pusat bagi semicircle kita. Ni kat sini. Cikgu highlightkan. Okey, ni adalah pusat dia. 1 2 3 1 2 3. Radius bagi semicircle awak adalah 30 mm. Ni 30 mm. So it will be somewhere around here lah. Okey. Okey. Siap dia punya kotak asas. Setakat ini boleh ikut. Boleh dapat Okey, boleh ke? Kotak asas. Okey, kalau boleh kita akan sambung lagi. Okey. Okey, yang ini merujuk pada pandangan sisi kita. Okey, tengok pandangan sisi kita ada. Sekejap. Okey, ni pandangan sisi. Okay, so this will be our PS. Okay, ukuran dia adalah 30 yang ditandakan di situ. Okay, kotak yang di hadapan ni adalah 30 kali 30. Okay. Nampak Yang ni berada di sebelah ni sebelah yang ada segitiga kat sini. Kalau nampak di sini dia adalah kedudukan pada pandangan atas, dia ada kat sini. Okey. Okey. Ni macam magic triangle lah. Okey, kita ada satu segitiga ni And then another one is this one. Okey, setakat tu boleh follow lagi.
Ni magic triangle lah. Dan satu lagi line garisan condong di sini pada pandangan atas. Okey. Dah siap kita punya magic triangle di tepi satu side di sana. Kat sini Okey. Yang ini boleh ke? Kelas? Bahagian ni? Hopefully awak okey Boleh cikgu. Alright. So kita teruskan. Okey, ini merujuk pada bahagian di sini. Nampak dia condong pada pandangan atas awak. So kita kena refer lah garisan condong di sini. Nampak Okey, kita akan dapat gitu. Okey, setakat itu. Dia punya ISO dia tak susah sangat. Mudah je. Sekejap kita nak masuk, nak check awak ada kat situ tak. Okey, awak dah siap ke? Dah siap ke? Dah cikgu. Alright. Okey, so bahagian yang di atas tu dia ada satu holo kat sana, segi empat sama. Ukuran dia adalah 20 kali 20. Yang di sini bahagiannya. Kita akan dapatkan bahagian elips di sana Okey, ni boleh nampak tak? Di sini bahagian kotak yang ni nampak ke? Pusat dia kalau you tengok dekat sini lah 30 kali 30. So dia berada pada kotak yang kecil kat sini 30 kali 30. And then
based on this line, dia akan dapatkan sudut 90. That's why dia akan dapat persilangan di hujung sini lah, untuk membolehkan awak lukis satu kuadran. Okay, so dia dapat pusat. Okay, boleh setakat itu? Boleh follow garisan. Kalau boleh kita highlightkan dia di sini ya. Ni garisannya. Okey. Dan yang ini garisannya. So di sini akan dapat 90 darjah based on this line. Okey, setakat tu boleh follow? Untuk satu kuadran. Boleh tak? Kita nak bergerak lagi ni. Hopefully boleh Okay, so next tengok betul-betul Okay, kita sambungkan hujung ni. Sebab kita based on this line, garisan ni pula. Okay, bila kita sambung, di sini akan terbentuknya 90 darjah kita lah. Okay, so kita bawa dia pergi ke sana. Di sini you akan dapat kesan satu lagi pusat untuk melengkapkan kita punya semi. Okay, tadi dah ada suku, sekarang ada lagi suku. So kita dapat semi lah. Okay, nampak garisan normal. Okay, setakat itu ada masalah apa tak? Okey, boleh ke setakat tu? Hello? Boleh cikgu. Boleh Satu yang ini, satu lagi. Kita sambungkan satu garisan je. Sebab ini dah ada. Nampak ni dah ada. Kita perlukan satu lagi je untuk dapatkan persilangan. Nak lukis satu lagi kuadran di sini. So ingat So sekarang ni awak kena kenal pasti dekat mana pusat bulatan yang awak dapat tadi tu. Okey, jap kita cuba highlightkan. Okey, satu di sini. Okey, satu lagi di sini. Nampak yang cikgu circlekan tu? Okey, hopefully awak boleh nampak lah. Kat sini satu. Another one is this one. Sebab apa kita nak kena highlightkan? Sebab kejap lagi awak nak kena anjakkan ke belakang. Sebanyak berapa? You kena refer pada bahagian inilah. Sebanyak 30 mm. Tadi kita lukis surface depannya. Nampak? Sekarang kita pergi ataupun beralih ke surface yang paling belakang, di mana dia punya depth adalah 30. 10, 20, 30. Okay, so pusat awak kena dianjakkan 30 untuk dapatkan satu kuadran. Dan pusat yang ini, okay, pusat yang, katalah ni pusat yang nombor 1, yang ini pusat nombor 2. Okay, so pusat nombor 2 pun awak terpaksa anjakkan dia ke belakang sebanyak 30. Okay, bagi membolehkan awak lukis dia punya kuadran, supaya dia akan lengkap satu lagi di sebelah belakang. Macam ni ni. Okey, setakat itu. Sekejap cikgu padam. Okey, tengok balik. Okey, setakat itu boleh faham lagi tak? Ahmad Arif okey ke? Ahmad Arif okey? Tadi pusat ni satu, pusat ni yang kedua. Nampak So bila kita anjak ke belakang tadi, okey, ini pun dua ni dah jadi kat sini dua prime kita.
Okey. Setakat itu boleh ke? Hello. Okey, satu kat sini. Satu lagi, satu prime. Dia duduk di sini. Satu prime. Persilangan tu, dan jangan lupalah awak kena dapatkan dulu garisan normal. Ni, garisan normal. Yang kali hijau Okey, so dapat pusat satu prime. Awak dah boleh lukis dia punya a bit. Okey, dia tak keseluruhan. Sebab sekejap lagi you kena sambung pakai garisan tangent. Okey, setakat itu. Setakat garisan normal. Okey. Sudah ada titik-titik tangent, kita sambungkan ajalah. Okey, that's it. Ini adalah lukisan ISO yang kita dapat lah. Okey, ada soalan? Ingat dalam ISO awak nak tak nak terpaksa hadap juga, terpaksa lalui macam mana kaedah ataupun cara nak selesaikan ellipse. Okey, menggunakan kaedah ini ataupun kaedah yang sebelum yang pernah kita buat dululah. Okey, kaedah lengkapkan kita punya quadrant by quadrant. Okey, kalau rasa ini lebih mudah, you make use of this kaedah lah. Okey, setakat itu ada siapa yang belum siap? Hello? Boleh? Boleh ke? Boleh setakat ni? Dapat you punya curve? So ada 4 pusat lah. Okay, satu semicircle you perlu ada 2 pusat. Okay, untuk dapatkan satu lagi curve di sebelah satah yang paling belakang, you kena transfer ataupun you pindahkan dia punya jarak mengikut ISO sebanyak 30 lah. Kita follow yang ini. Okay, so kita dapat 1 prime, 2 prime. Jangan lupa garisan normal. Itu sahaja. So kita akan sambung. Okay, untuk siapkan dia punya hollow kotak segi 4 sama. Okay, that's it. Kita lengkaplah keseluruhannya beserta dengan hollow sekali. Okay, ada soalan setakat ni? Hello? Apa dia? Mariam ke? Yang ni keluar Aizat tak? Soalan cepu mah. Pendimensian apa Tak ada. ni tak adalah. Cuma awak kena study yang kaedah ellipse menggunakan kaedah koordinat. Kita belajar yang dua tajuk akhir kan sebelum masuk dimensi tu. Dua-dua tu you kena make sure lah awak faham dan boleh buat. Sebab itu ada dalam exam lah. Okay. Soalan cepu mas tu. Okay, so kita akan lengkapkan dia punya pendimensian mengikut jenis dia. Sistem dia adalah eka arah. So, 1 ni 90. Kita highlightkan sedikit ni 90. Okay, kita ada 70 tegak straight. 40. Dia beza sikit dengan yang terjajar. 30. 40 straight je dia. Yang ini lagi nampak straight lah. Okay, 20. 20 semua tegak. Dia tak ada mengikut garisan dimensi dia straight je. Okey, ini untuk penandaan jejari. Okey. Okey, setakat itu ada soalan tak?
Nombor tu kan cikgu, dia kena tulis dalam 10 mm kan? Besarnya 10 mm. Number untuk pendimensian. Besar tu kalau 10 mm. Kita guna biasanya 3 mm. Besar tu 10. Satu kotak kan? Kedabak ah. Pendimensian. Kalau 10 besar tu jenuh awak. Okey. Okey. Kita guna 3 mm. Comel je. Tapi jangan lupalah, mesti ada garisan panduan. Garisan panduan ni adalah garisan yang you belajar masa tadika dulu. Contohlah mesti ada 2 line sebagai panduan macam gini. Okey, 2 garisan panduan dalam garisan binaan. Dan barulah awak tuliskan awak punya dimensi. Katalah 40. Macam tu. Mesti ada ini, mesti ada ini. Itu adalah garisan panduan. Awak boleh gunakan jangka yang mata dia yang tajam dua-dua tu. Boleh you leretkan sedikit lah. You dah ukur dia punya ukuran 3 mm. You ambil pembaris, you leretkan sedikit. Jangan tekan sangat, takut kertas awak dia koyak. Okay, you akan dapatlah dia punya trace garisan panduan atas dan bawah. Supaya kita punya pendimensian tu dia akan bersaiz seragam. Kita tak nak kecil besar lah. Okay, cara tulis pun mengikut teknikal. Okay, kita tak nak tulis cincai-cincai. Kena ikut betul-betul. Boleh setakat itu. Yang lain boleh ke? Dah siap bagi tahu kan? Hari ni tajuk kita agak simple aja. Dia slow motion je. Dia tak begitu orang kata apa susah sangat. So awak pun hands on. So kita bagi masa lah untuk awak siapkan terus tanpa ada kerja yang bertangguh lah. Okey, dah siap ke belum? Daniel Hakim, dah siap belum? Okey, dah siap belum? Hello? Dah siap dah. Orang lain? Tajuk hari ni santai betul ni. Sebab ni hari last kan. So mungkin lah hari last kan. So bagi dekat awak cool aja. Okey, kalau dah siap cikgu boleh keluar daripada paparan? Boleh Okey. Daniel, mana Daniel? Zakwan? Mariam dah siap Dah. Okey. Ada tapi boleh buat sendiri. Okey. Okey, nama ni tak ada. Kita removekan dia. Dia tak ada kan? Betul Am I right? Dia tak ada kan? Okey, ni kira yang pertama lah sebab tadi terbatal sebab tuannya tak ada. So
another one. Cikgu akan ambil 3 nama. Okey. Syasha ada tak? Ada tak Syasha? Dia tak masuk. Tak masuk, kita buang dia. Okey. Oh, tak berjaya juga dah 2. Okey, yang ketiga. Okey, Daniel Hakim ada? Tak ada. Move. Ada. Ada. Okey, ingat awak adalah pemenang yang pertama. Okey. Okey. Nah, yang kedua. Ahmad Arif ada tak? Berada dengan kita sekarang? Ada ke tak ada? Tolong respon sekejap. Ada ke tak ada? Tak ada. Okey, tak ada. Kita gantikan dengan orang lain. Okey. Ada. Mariam ada? Ada Mariam? Ada. Nak dengar suara tak? Okey, yang yang terakhir. Okey, Abdalina ada? Ada tak? Ada. Ada. So, kita close. Okey, so dapat 3 pemenang dia. Okey, kita semula masuk balik. Boleh So, setakat itu dulu untuk kelas hari ini. Sebelum kita akhiri, ada apa-apa nak cakap tak? Kelas hari ni santai je Ada apa-apa yang nak awak cakap? Ada masalah apa ke? Kita dah habis syllabus syllabus kita dah habis. Zakwan, okey ke? Nanti buka sekolah, cikgu akan kutip semua latihan sepanjang yang kita buat. Kiranya satu modul awak tu lengkap lah. So, siapa-siapa yang belum siapkan latihan, make sure siap sebelum naik sekolah. Naik je sekolah, cikgu akan kutip. Boleh ke macam tu? Zakwan boleh boleh ke? Boleh. Boleh Boleh. Okey, ada apa-apa nak cakap tak? Nak komen ke apa ke? Nanti cikgu bagilah extra mark. Nampak? Semalam cikgu ada kelas dengan 5 IS. Okey, cikgu open. Cikgu tanya, you all nak hadiah apa? Dia orang tak nak hadiah lain. Dia orang nak supaya contohlah macam 69. Contoh macam tu je lah. Dia kata, cikgu, kita nak top up markah lah. Nak convert dengan hadiah. Kita akan pertimbangkan lah. Boleh So 3 nama ni yang bertuah tu tak tahulah tuah dia macam mana. Cuma awak apa pun kena study jugalah. Okay. Okey Mariam, you punya permintaan tu akan dipertimbangkan. Sama macam budak 5IS semalam. Okey, untuk yang ada dalam kelas ni, cikgu akan akhiri setakat ni dululah. Dan cikgu minta maaf lah kalau ada sebarang. Bukan ada sebarang lah, maksudnya kalau kekurangan tu dari cikgu sendirilah. Okey. Yang lebih tu, yang serba lebih tu adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala lah. Dan kita akan kemungkinan lah, ini adalah kelas yang terakhir kita. Kalau ada lagi tak apa, kita sambung je. Okay. So terima kasih banyak-banyak sebab selalu hadir dalam kelas. Ya. Kan minggu depan kan exam kan? Ya. Kita kena hantar, kata exam tu kena hantar pergi sekolah balik lah. Ya, ada tarikh dia. Lepas awak jawab, boleh tak open contoh buka you punya kamera, kita nak ambil gambar. Boleh tak? Abdalina, Mariam dah buka dah. Kan. Last dah last.
Lina boleh Lina? Hari ni Syasha tak masuk Kalau Sri Miat dia selalu masuk pula Humor Space dia tak masuk. Zakwan? Mana Daniel tadi? Kan hadiah kita bagi ke orang lain Mana Daniel? Lina mana Lina? Kan Lina? Kan Lina? Lina ada? Tak nak. Oh, tak nak. Tak apalah, kita ambil berdua Mariam. Mariam senyum dah. Tu nampak Zakwan. Mariam dia cover cikgu lah pula. Duduk jauh sikit. Sekejap okay. 1, 2. Peace. Okay, bye. Okay, kita akhiri setakat ni dulu dan jangan melilau. Masih lagi kena jaga SOP sebab awak baru cucuk kan. So within 14 days, jagalah diri baik-baik. Okay, so apa pun tolong study. Bukan berhoneymoon untuk form 4. Even though kita dah hampir 5 bulan PDPR, tapi Alhamdulillah lah kita punya syllabus dah habis. Okay, so hopefully awak pun bergerak, kata apa, seirama dengan kita punya kelas. Tak nak ada yang sangkut lah. Bila buka sekolah nanti, make sure you boleh submit lah semua you punya latihan. Okay, last but not least, kita minta Zakwan tutup majlis dengan bacaan doa. Boleh Zakwan? Awak je yang ada kat dalam ni. Dengar. Dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semua. Cikgu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Stay safe everybody. Bye. See you then. Bye, Terima kasih cikgu. Bye.